Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks Sains KSSR Semakan tahun 3. Okey, hari ini kita berada pada muka surat terakhir untuk tajuk ketumpatan. Okey, di mana kita sudah belajar dengan buku aktiviti pun saya rasa kita dah settle hari tu, dah habis semua muka surat dia. Jadi hari ini kita nak fokus pada ingat semula dan juga mari jawab. Okey, muka surat 104 sebelum pada minggu hadapan kita akan sambung lagi ataupun pada video akan datang kita akan sambung lagi dengan unit yang seterusnya. Okey, jom kita tengok apa yang kita kena tahu dekat muka surat 104 ini. Okey, sebenarnya dekat muka surat ini kita merumuskan semula aktiviti yang telah kita belajar ataupun pelajaran berkenaan dengan ketupatan yang kita telah belajar. Jadi kita ingat semula supaya kita tidak lupa tentangnya lah. Okey, jadi ingat semula objek terbahagi kepada dua, iaitu objek yang timbul dan objek yang tenggelam. Jadi objek yang timbul ni selalunya dia akan berada pada permukaan air. Tengok sini, objek yang timbul dia ada pada permukaan air dan objek ini bila ditimbul maksudnya dia adalah kurang tumpat daripada air. Okay. Kemudian objek yang tenggelam pula dia berada di dasar air. Jadi bila dia ada di dasar air maksudnya ianya lebih tumpat daripada air. Jadi objek yang kurang tumpat daripada air akan tenggelam, objek yang lebih tumpat daripada air akan objek yang kurang tumpat akan timbul, objek yang lebih tumpat dia akan tenggelam ke dalam air. Okey, yang kedua, ketupatan setiap objek dan cecair adalah berbeza. Ketupatan ni tak sama. Okey, tak semestinya kalau benda tu batu dengan buku semua sama, tak. Setiap satu tak sama. Batu dengan batu pun ketupatan dia tak sama. Tapi kedua-duanya contoh kan, batu dengan batu, batu satu batu dengan batu lagi satu, dia tak sama ketupatan dia. Tapi sebab saiz dia berbeza ke apa kan, dia bergantung pada saiz tu lah. Okay, jadi maksudnya ketupatan ni tak semestinya sama. Kecuali kalau memang kita buat benda tu sebiji sama tu lah. Jadi air pun, cecair pun dia akan berbeza-beza. Kalau dia jadi air lain, dia cecair lain, dia letak garam ke letak gula, dia akan menjadikan ianya berbeza. Yang ketiga, air boleh menjadi lebih tumpat dengan menambahkan garam atau gula ke dalamnya. Ini kita kena tahu. Maksudnya kita kalau letak garam, dia akan jadi air garam kan. Kalau letak gula jadi air gula, maka ketupatan dia tu akan berubah. Tapi adakah ketumpatan tu menyebabkan dia lebih jadi makin tak tumpat ke ataupun jadi lagi tumpat? Itu kita kena lihat keadaan lah. Contohnya macam aktiviti hari tu kita buat dalam pembincangan kita sebelum ni, telur tu kan dia tenggelam tiba-tiba timbul contohnya. Maksudnya mula-mula dia tak tumpat, dia jadi makin tumpat pula bila letak garam. Tu contohlah. Jadi kalau nak tahu yang lain, awak boleh buat eksperimen di rumah. Okey, ataupun di sekolah nanti bila awak jumpa dengan cikgu awak lah. Kemudian yang keempat, ketupatan, aplikasi ketupatan dalam kehidupan harian adalah seperti jaket keselamatan perenang, sauh besi dan pelampung pada sangkar ternakan ikan. Jadi jaket keselamatan perenang tu maksudnya dia tak tumpat lah sebab tu boleh timbul. Jangan sudu besi pula. Alamak, lari pula muka surat. Betul sudu besi pula, macam ni gambar dia kan. Kalau penternakan tu, ni gambar yang hari tu lah muka surat 102. Okey. Jadi kalau sudu besi, bukan sudu besi, sauh besi. Sauh tu dia menyebabkan dia menyebabkan kita punya kapal tu tak bergerak lah. Okey, sauh besi Dan pelampung tu untuk jaga ikan tu, untuk ternak, kita nak tengok ikan tu, kita nak benda tu terapung, kita tengok daripada atas dan kita nak jala tu dia terangkat. Maksudnya ikan tu tak lari daripada air tu tapi dia masih dekat kawasan situ, maka kita guna pelampung pada sangkar lah. Okey, jom kita lihat. Mari jawab. Ni kalau cikgu awak suruh buat, awak boleh buatlah dekat rumah dengan buku latihan sains awak ataupun yang apa yang awak ada lah. Okey. Okey, mari jawab. Jawab semua soalan berikut dalam buku latihan sains. Kita lihat yang pertama. Saya cuba singitkan sekejap, boleh tak singit? Okey, boleh Jom. Kita tengok soalan pertama. Jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Okey, saya ulang balik Nombor 1. Antara yang berikut, manakah yang akan timbul di permukaan air? Mana yang akan timbul di permukaan air? Yang pertama, gambar klip kertas. Yang kedua, gambar apple. Yang ketiga, bulu pelepah. Dan yang keempat, anggur. Jadi yang akan timbul adalah apa? Yang akan timbul, klip kertas timbul tak? Dia walaupun dia kecil, dia tak timbul. Kan? Apple timbul ke tenggelam? Saya pernah buat eksperimen ini masa dulu. Masa video-video sebelum ni kan, ada saya gunakan buah lemon bagaikan. Tapi kalau buah apple macam mana? Timbul ke tenggelam?
apple dia akan timbul. Okey. Kemudian bulu pelepah. Bulu pelepah timbul lah. Kan? Dah memang dia ringan, lepas tu dia pun memang boleh timbul. Okey. Kalau kulit kertas tadi dia ringan tapi dia tenggelam. Okey, buah anggur timbul ke tenggelam? Sekarang ni kita ada dua buah, iaitu buah apple dan buah anggur. Adakah buah apple akan tenggelam? Adakah buah anggur akan tenggelam? Okey, untuk jawapan saya, kalau jawapan saya lah kan, yang saya lihat sebelum ni, yang saya pernah buat, apple tu dia akan tenggelam. Dia akan timbul. Dan anggur pun, buah anggur tu dia akan timbul. Yang saya tengok lah. Tapi kalau awak buat eksperimen kat rumah, contoh awak buat dengan cikgu awak nanti, awak dapati keputusannya tak sama, awak ikut jawapan awak. Sebab yang saya buat sebelum ni, anggur timbul, apple timbul. Bulu pelepah pun timbul. Okey. Yang tenggelam adalah klip kertas saja. Jadi kalau dikata yang manakah objek yang akan timbul di permukaan air, jawapannya adalah apple, anggur dan bulu pelepah. Jawapan saya lah. Tapi kalau cikgu awak buat eksperimen dan awak dapati apple tu tenggelam dan buah anggur tu tenggelam, awak kena jawab ikut eksperimen lah. Sains ni bagus sebab dia bergantung pada eksperimen yang kita jalankan. Okay. Macam contohnya kalau ada aktiviti tu semua bergantung pada eksperimen, tak semestinya sama. Okay, jadi jawapan saya adalah apple, bulu pelepah dan anggur kesemuanya timbul. Dan klip kertas akan tenggelam lah. Okay. Jadi bila saya jawab, saya akan bulatkan gambar apple, saya akan bulatkan gambar bulu pelepah, saya akan bulatkan gambar anggur. Okey, yang kedua. Objek yang tumpat akan daripada air akan tenggelam. Maksudnya objek yang lebih tumpat. Yang kedua tu objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Yang ketiga, minyak akan di permukaan air. Permukaan tu maksudnya atas air. Permukaan tu maksudnya atas air. Jadi timbul lah kan, maksudnya ditimbul. Jadi minyak akan timbul di permukaan air. Kerana minyak tumpat daripada air. Kerana minyak kurang tumpat daripada air. Dia kurang tumpat. Okay, seterusnya, yang keempat. Bagaimanakah jaket keselamatan perenang boleh menyelamatkan nyawa? Jadi jawapan dia, jaket keselamatan perenang kurang tumpat daripada air. Okey, kalau nak buat jawapan pada ringkas macam inilah. Jaket keselamatan perenang timbul di permukaan air. Okey, jawapan dia, objek keselamatan perenang timbul di permukaan air. Itu pun tak apa, bolehlah jawapan macam tu. Simple, maksudnya dengan keadaan dia timbul tu sebab tu dia boleh selamatkan orang daripada tenggelam kan. Okey, kat sini ada soalan kebat kat bawah ni, yang untuk kita bincanglah. Bagaimanakah buah oren boleh tenggelam dalam air? Macam mana kita nak tenggelamkan buah oren dalam air? Macam mana? Buah oren tu timbul kan? Macam mana kita nak tenggelamkan? Mungkin kita boleh kupas dia punya kulit tu dan kita biarkan dia tenggelam. Kalau kita kupas dia punya kulit, tenggelam tak dia? Jadi awak cuba buat kat rumah. Kalau yang eksperimen yang pernah saya lakukan, bila kita kupas dia punya, saya kupas separuh tau. Mula-mula saya kupas separuh oren tu. Lepas tu nanti yang bahagian kupas tu dia ke bawah, dimasukkan, tapi yang bahagian tak kupas tu ada ke atas. Kemudian bila saya kupas sampai habis, barulah dia tenggelam. Maksudnya, yang menyebabkan tenggelam tu adalah kulit dekat luar dia tu. Okey. Itulah yang saya dapati daripada eksperimen saya. Okey, ingat saya ulang sekali lagi. Kalau untuk yang pertama, eksperimen pertama tadi tu, awak tengok, kalau awak bincang dengan cikgu awak, katanya apple dengan anggur tu timbul contohnya. Tenggelam, awak jawab tenggelam. Kalau saya buat itu timbul. Okay, jadi macam-macam jawapan boleh terima bergantung kepada eksperimen yang awak buat depan mata awak. Okay. Alright, saya rasa sampai sini dulu. 104 saja. Pada video akan datang kita akan sambung unit baru iaitu bab 8 asid dan alkali. Wow, macam best je kan? Jadi kita sampai muka surat 104 dulu. Hari ni kita tak ada bincang tentang buku aktiviti sebab dah bincang pun sebelum ni, pada video sebelum ni. Jadi nantikan video terbaru daripada saya untuk tahu apakah yang dikatakan dengan asid dan alkali. Teruskan subscribe dan nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.